Ya. Okey, auzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabbihi ajmain. Pertama-tama dan selamanya, marilah kita merafakkan syukur kepada Tuhan yang selayaknya disembah, yakni Allah Subhanahu wa taala. Apa yang dimaksudkan Allah? Allah maksud Tuhan, dalam bahasa Arab. Dan subhana, maha suci, yang maha suci. Ta'ala, yang maha tinggi. Itu yang dimaksudkan bila mana kita dengar orang Islam atau kita sendiri lah, jangan si faham maksud. Bila kita sebutkan Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi kena kita perlu banyak mensucikan Tuhan. Kadang-kadang kita manusia tu bila diberi ujian, kita menyalahkan Tuhan. Subhanallah. Kita katakan Tuhan tidak adil dan zalim dan sebagainya. Jadi sepatutnya Allah suci daripada sifat-sifat buruk lah, yang buruk, yang kurang inilah. Jadi kerana Allah, kita yakin bahawa Allah Maha Berkuasa dan Allah telah takdirkan segala-galanya. Bila kita melakukan sesuatu dosa atau dosa, kita cerita pasal pahala dosa gitu. Pasal dosa itu dosa itu bermaksud sesuatu yang telah Allah cegah untuk kita lakukan. Allah cegah pasti ada sebabnya. Ada sebabnya untuk kebaikan kita. Allah pasti ingin segala yang baik untuk kita. Jadi bila Allah takdirkan sesuatu itu akan menyebabkan keburukan, akan menyebabkan kemudaratan. Pastinya benda itu perlu dielakkan. Jadi subhanallah, Tuan Adam, Tuan Jeffrey, kami gembira. Bukan kami seorang lelaki-lelaki di situ. Okay, jadi kerana Allah, kita bersama-sama muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah. Marilah kita sama-sama sebelum kita memulakan majlis ilmu, pertama sekali perbetulkan niat. Perbetulkan niat kita belajar bukannya kerana semata-mata hendak belajar, tapi bukan kerana hendak jumpa kawan-kawan, bukan kerana sebab-sebab lain, tapi kita kena belajar kerana Allah Subhanahu wa taala. Kami yakin dan percaya, bukan salah, bukan satu kesalahan nak jumpa kawan-kawan sama yang saudara baru, bukan salah untuk kita belajar untuk tapi kita risau bila dah pandai, kita rasa tinggi, rasa bagus daripada orang lain. Tok jangan ada rasa seperti itu. Sepatutnya kita bila ada ilmu, kita tengok benda yang tak betul berlaku di luar sana, benda kemungkaran berlaku di luar, kita sepatutnya tegur anak-anak kita, tegur saudara-saudara, kawan-kawan kita, jiran kita yang masih kalau yang belum Islam masih mensyirikkan Allah, masih mensyirikkan Allah. Sepatutnya kita ada rasa kasih sayang, rasa kasih sayang terhadap saudara manusia kita untuk mengajak mereka kembali kepada Allah, kembali kepada Islam tu. Islam adalah satu cara hidup yang penuh dengan peraturan untuk keselamatan dan kesejahteraan semua manusia. Bukan seorang individu saja, tapi semua manusia. Subhanallah. Jadi, mari kita sama-sama perbetulkan niat dalam bulan Muharram, bulan Rejab. Bulan Rejab, salah satu daripada bulan-bulan haram dalam Islam, bulan suci, bulan kebesaran. Di situlah Nabi sebutkan dalam bulan itu lah kita mula untuk berhijrah, untuk memperbaiki diri, menambah baik segala amal yang kita dah lakukan. Jadi Alhamdulillah ada antara kita yang baru saja memeluk Islam. Adakah kita terus menerus dalam iman tadi terus menerus dalam iman, terus belajar dan belajar. Jadi kerana Allah, pertama-tama kita baca doa dulu dengan mulakan dengan suratul Fatihah. Jadi ada di situ yang nak membimbing bacaan Fatihah kita. Tuan Adam, belum pernah dengar Tuan Adam. Dia Kuching, kita live daripada Kuching. Subhanallah, okey ada lagi join, okey boleh perkenalkan diri. Kalau sebab tak kami asal dah kali kedua kami dengar icon love tu, belum kenalkan diri lagi siapa orangnya. Kelak boleh kenalkan, kalau boleh buka mikrofon sekejap. Kita tahu siapa yang baru join kita atau nak jadi pemerhati aja, jadi pendengar. Okey, si kisah, si Muhammad kami si paksa. Jadi Tuan Adam di Kuching, insya-Allah boleh bimbing kita surat baca Fatihah. Sebagai orang yang pertama, orang pertama live dari Kuching. Kalau minggu lepas kami live dari Kuching, hari tu Tuan Adam daripada Kuching. InsyaAllah dipersilakan baca suratul Fatihah sebelum kita sebagai pembuka majlis ilmu kita pada pagi tu pada waktu duha tu insyaAllah. Tuan Adam, dapat buka mikrofon?
Tadi ada buka sekejap tak? Ada. Alright. Okay, silakan baca surah Al-Fatihah. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. Amin, amin. Bismillahirrahmanirrahim. Jadi insyaAllah kita teruskan dengan bacaan doa sebelum belajar dan doa penerang hati ya. Allahumma aftah alaina hikmataka wa anshur alaina min hazaini rahmatika ya arhamar rahimin. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli amma ba'd. Jadi saudara-saudari, okay, muslimin muslimat yang dirahmati Allah. Kalau tadi kita tengok Tuan Adam kita, subhanallah, kami pejam celik pejam celik waktu masih bekerja di pejabat agama, pertama kali melihat seseorang yang rela hati masuk Islam. Rela hati masuk Islam bukannya kerana perkahwinan semata-mata, tapi memang rela hati masuk Islam, tak ada sebab kahwin. Memang menemui Islam. Jadi Tuan Adam tu kira orang pertama, Tuan Adam yang kami jumpa kat pejabat. Walaupun bukan kami secara langsung syahadah beliau, kami berada menjadi saksi menjadi saksi syahadah beliau. Jadi kerana Allah, setelah 2 tahun, subhanallah, 2 tahun lebih 2 tahun lebih masuk Islam, alhamdulillah bisa atau boleh boleh membaca surah Al-Fatihah, walaupun sebenarnya Iqra tadi belum lagi lepas dari segi membacanya belum lancar, masih belajar. Tapi saya faham. Jadi kena usahakan sebab surah Al-Fatihah tu satu sab'ul masani. Tu sab'ul masani maksudnya sab'ul 7 masani benda yang diulang-ulang. Jadi sab'ul masani atau umul kitab. Tu dua gelaran surah Al-Fatihah. Surah Al-Fatihah namanya bermaksud pembuka, tapi ada gelaran lain. Sab'ul masani 7 ayat yang diulang-ulang. Kemudian umul kitab, iaitu ibu segala kitab. Jadi dia terletak di depan sekali, walaupun bukan ayat pertama yang diturunkan, bukan ayat pertama yang sampai kepada Nabi Muhammad, tapi diletakkan di pembukaan Al-Quran kerana atas takdir Allah, ada Allah yang mengarahkan Jibril untuk mengajar Nabi Muhammad, letakkan Al-Fatihah sebagai pembuka kerana ayat ini, 7 ayat ini dahsyat si dahsyat, ayat 7 ayat yang kita perlu hafal tadi adalah rumusan keseluruhan Al-Quran. Kalau kita buka Resam Usmani buku Al-Quran yang kita ada hari tu, Resam Usmani yang dikumpulkan oleh Saidina Uthman Khalifah ketiga, arahan pertama daripada Abu Bakar sampai ke Umar, sampai ke Uthman bin Affan, maka dikumpulkan satu Al-Quran, satu Al-Quran sebagaimana yang dihafal oleh semua para sahabat masa disepakati 604 muka surat sampai daripada dulu sampai gitu 6,236 ayat, tak pernah kurang satu ayat pun tak pernah kurang satu ayat. 7 ayat ini yang pertama ini 7 ayat pertama ini merumuskan semua ayat-ayat yang lain. Kalau kita nak buat rumusan, subhanallah, kita nak buat rumusan 6,000 ayat nak rumus dalam 7 perkataan saja, subhanallah, memang satu yang hampir mustahil hampir mustahil, tapi bagi Allah kacang saja, mudah bagi Allah. Allah hebat, Allah maha hebat, Allah simpulkan dalam suratul Fatihah. Sebab kita kena belajar dan belajar dan selepas kita hafal, jangan hafal maksud terjemahan atau apa yang ada dalam Bismillahirrahmanirrahim, dengan nama Allah yang maha pemurah lagi maha penyayang. Alhamdulillahirrabbilalamin, segala puji bagi Allah Tuhan sekalian alam. Diulang lagi sekali, Ar-Rahmanir-Rahim, yang maha pemurah lagi maha penyayang. Maliki yaumiddin, raja pada hari pembalasan. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, hanya engkau yang kami sembah dan hanya engkau kami mohon pertolongan. Ihdinas siratal mustaqim, tunjukilah kami jalan yang lurus. Siratal ladzina an'amta 'alaihim,
ghairil maghdubi alaihim waladdallin, iaitu jalan-jalan yang Engkau telah berikan nikmat, bukan jalan-jalan orang yang Kau murkai dan bukan jalan-jalan orang yang sesat. Sepatutnya kita tahulah satu persatu. Jadi bila subhanallah, kalau dalam sembahyang belajar demi sedikit-sedikit dengan hafalan yang kita ada, kita hafal sedikit-sedikit apa maksud yang kita bacakan tadi. Jangan jadi burung tiong atau burung pipit yang hanya mengulang seperti apa yang disebutkan oleh manusia. Jadi subhanallah. Subhanallah, tabarakallah. Hari ini kita nak lanjutkan lagi apa yang kita belajari. Jadi ada setakat mukadimah tu, ada nak soal apa-apa atau nak perkenalkan diri? Ada yang belum kita kenal lah. Sita yang daftar tadi, kami rasa dah 2 kali 3 kali dah kami langgar online, tapi belum lagi kenal orangnya. Subhanallah. Jadi baik kiranya kita tu dalam Islam kita bersaudara. Dan kelas kami tu bukannya kelas yang formal sifatnya dari segi kita tu santai-santai santai-santai sebagai saudara Islam, saudara Islam hanya menyampaikan apa yang kami tahu, supaya kita orang pun dapat kefahaman sama. Jadi kerana Allah, bukannya kita nak sekadar kakak-kakak kita faham si faham, ya kita pun hal lah. Jadi bukan macam ya, kami betul-betul nak sampaikan yang sepatutnya kita fahami. Jadi kerana Allah, okey. Jadi pertama sekali kita kena belajar untuk ikhlas. Kena belajar untuk ikhlas. Kunci segala-galanya dalam hati nak niat yang ikhlas untuk Allah. Allah terima kita dalam syurganya adalah kita niat kena ada keikhlasan. Kena ada kejujuran dalam segala perbuatan kita. Jadi kena Allah, Alhamdulillah. Mungkin anda antara kita situ busy ya sebenarnya. Busy, sibuk. Tapi hebat. Satu kehebatan dalam kesibukan kita masih mampu untuk buka sekejap online live, live tu jadi ikut secara live pengajian kita. Jadi subhanallah, tahniah untuk semua yang terpilih, sebab untuk semua adalah takdir Allah Subhanahu Wa Taala atas kekuatan iman masing-masing. Syukurlah Allah bagi masih bagi kesihatan, masih bagi kekuatan, bagi masa keamanan, sebab kita kena ingat di luar sana, di Palestin, di Afghanistan gitu, di India, menghadapi tentangan yang hebat daripada orang yang bukan Islam atau bermasalah dalam negara sendiri, gaduh sama diri. Jadi kerana Allah, jangan kita gaduh lama-lama. Jangan kita gaduh, belajar untuk memaafkan. Kami minta maaf ada bunyi telefon siapa. Anak main telefon nak main telefon usunya. Subhanallah. Subhanallah. Okey, telefon sesat dalam bilik. Okey, kerana Allah, kita sambung pengajian kita, iaitu pahala dan dosa. Subhanallah, pahala adalah ganjaran atas perbuatan baik, sedangkan dosa adalah hukuman atau ancaman Allah, bukan sekadar ancaman, memang balasan hukuman hukuman Allah atas perbuatan yang tidak baik. Tapi jangan risau, kita akan sama-sama lihat kelak bagaimana dosa itu boleh dihapuskan, boleh dipadamkan. Subhanallah, pemurahnya Allah, pengampunnya Allah. Tapi bukannya sebagaimana mungkin agama-agama yang lain, tak perlu bertaubat, tak perlu membayar dam dan sebagainya, membayar denda yang telah ditetapkan atas dosa tertentu yang Allah telah sebutkan, perlu bayar denda, bantu orang-orang miskin, bebaskan hamba dan sebagainya. Jadi kerana Allah, kita akan sama-sama lihat pahala dan dosa hari ini, sambungan bahagian 3 dalam Al-Quran sendiri. Bagaimana pahala dan dosa ini disebutkan, diceritakan kepada kita. Jadi Al-Quran bagi para mu'alaf kita yang baru memeluk Islam, dua sumber utama
sebagai seorang Muslim, pertama sekali adalah Al-Quran sendiri, iaitu ayat-ayat Allah Subhanahu Wa Taala. Dan keduanya adalah Al-Hadis. Al-Hadis iaitu kata-kata perbuatan Nabi, catatan kata-kata perbuatan Nabi yang telah diriwayatkan oleh sahabat-sahabat yang melihat Nabi, yang melihat Nabi atau Nabi sendiri menerangkan. InsyaAllah nanti kita tengok sama-sama apabila Al-Quran dan Hadis dalam perkongsian kita hari ini, insyaAllah. Alright, so subhanallah, kami nak share screen. Share screen. Okay, untuk semua yang online, Alhamdulillah. Ada 8 kita termasuk kami. Okay, kami buka Drive sekejap. Oh ya, kami lupa buka housing handphone tu. Pasti ada hitam dan pasir bah. Pakai je housing yang sedar. Mewenti. Kata orang Cina. Mewenti maksudnya no problem ah. Hakuna Matata. Yang kata orang Hawaii lah. Alright. So, where is the module? Patutnya module. Okay, just untuk makluman semua, kita ada modul lah. Modul Hidayah Center, 3 tahap. Sekarang untuk kita dalam tahap 2. Jadi, siapa-siapa yang jangan risau, terlepas kelas-kelas sebelumnya, sebenarnya kita ada rakaman. Dan kalau ikut kita terus-menerus, kami akan ulang semula. Dah habis sampai tahap 3, kita akan ulang semula. Jadi, tak ada masalah, siapa yang tertinggal dan sebagainya. Belajar dan terus belajar. Jadi, Alhamdulillah. Bahagian 1 rukun solat kita dah cover awal-awal dulu. Jenis solat pun dah cover hampir habis. Cuma kami reserve Aidilfitri, Aidil Adha dengan RM2 lah. RM2 yang kami reservekan lah. Tunggu hari dekat-dekat hari raya baru kita cerita. Halal haram pun kita dah cerita dalam 2 minggu lepas. 2 minggu lepas. Dan hari tu kita sambung pahala dan dosa. Jadi subhanallah. Okay, semua dapat nangga skrin lah insyaAllah. Jadi kami terus pahala dosa yang salah klik. Sepatutnya naga dalam Quran dulu. Alright. Okay, dosa dan pahala Al-Quran dan hadis. Jadi kerana Allah, setiap amal perbuatan kita akan diperhitungkan. Hidup adalah medan ujian untuk menilai siapa manusia terbaik kalangan berbilion hamba-hamba Allah. Jadi hamba Allah di situ bukannya hanya kita mendakwah orang Islam, sebenarnya semua manusia yang hidup daripada Nabi Adam sampai kini tu, semua adalah hamba Allah. Siapa yang dapat melawan kuasa Allah? Kalau Allah nak hancurkan, nak hantarkan tsunami, nak hantarkan gempa bumi, siapa yang dapat menghalang? Jadi kerana Allah, kita semua sebenarnya tertakluk kepada takdir Allah Subhanahu wa ta'ala. Atas rahmat Allah SWT kita hidup di dunia tu. Kalau matahari nak lari sekejap, lari daripada posisinya, pastinya kita tu semua akan kelang kabut. Tiada orang dapat menghalang Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya, bila mana Fir'aun mengaku dirinya sebagai Tuhan. Nabi Musa, bukan Nabi Musa, Nabi Ibrahim berkata dengan bapaknya. Bukan Nabi Ibrahim, ya betul lah, Nabi Fir'aun. Astaghfirullah, kami pun dah confuse. Siapa yang tadi Nabi, antara Nabi Ibrahim atau Nabi Musa? Kalau kita sama-sama cek Nabi Musa yang madah kepada sama ada Fir'aun atau kepada bapa Nabi Ibrahim sendiri yang mana anda kata Tuhan hebat tadi, Tuhan patung. Kalau Nabi Ibrahim Tuhan patung, Tuhan yang Tuhan matahari, Tuhan ada 3 Tuhan yang disembah zaman Nabi Ibrahim, Tuhan besar. Jadi dan pada zaman Nabi Musa, Fir'aun sendiri mengaku sebagai Tuhan. Jadi kalau betul lah hebat dia sedang ni sebagai Tuhan, cubalah tanya Tuhan tu suruh ubah posisi matahari. Kalau sekarang ni terbit di timur, suruh terbit ke barat. Pasti tak ada yang siapa pasti patung-patung, dan Fir'aun sendiri tak dapat nak buat. Jadi macam mana nak mengaku sebagai Tuhan? Jadi Tuhan yang maha hebat, dia telah mencipta segalanya.
Tapi itulah kita tak boleh juga meminta Allah mengubah hukumnya kan. Allah telah takdirkan sesuatu. Tapi itulah kalau kita tengok kan laut, bagaimana Allah ubah hukum laut untuk Nabi Musa kan, ketuk dengan tongkat maka terbelah. Maka terbelah laut. Kalau ikut dunia kita hari ini tak akan tu melanggar hukum alam. Melanggar hukum alam. Sama lah Nabi Muhammad bulan. Bagaimana bulan boleh terbelah lepas tu cantum semula. Tadi benda-benda yang di luar hukum Allah. Tapi ini adalah disebutkan sebagai mukjizat atau miracle lah. Miracle yang Allah beri kepada para nabi untuk membuktikan kenabian mereka lah. Tapi apa yang berlaku dah tunjuk pun masih juga kufur kepada Allah. Jadi na'udzubillah, kita hari ini bukanlah nak cari keajaiban dalam miracle. Kalau kita macam tu, siapa-siapa manusia nanti dia dapat hidupkan orang mati dan sebagainya, sebagaimana Dajjal lah disebutkan Nabi sendiri sebut nanti pada akhir zaman ni, kita sekarang ni lah, anytime sekarang ni datang Dajjal menghidupkan orang mati. Takkan kita nak sembah Dajjal sedangkan kita dah diberi amaran dah bahawa ada Dajjal ni dengan izin Allah. Allah benarkan. Kita akan tengok sebab sebagaimana syaitan iblis dan syaitan ni sama ada daripada golongan jin atau manusia yang mengikut iblis, yang sama-sama menyesatkan kita. Sama ada diorang nanti diberi keizinan untuk mengganggu masa, untuk menyesatkan manusia. Allah telah izinkan. Jadi ini banyak dicerita dalam Al-Quran, tentang peperangan antara manusia dengan syaitan, dengan iblis ni tadi, syaitan dan iblis sampai kiamat nanti. Sebab syaitan, kita sebutkan macam Tuan Adam kita tadi kan, kita sebut a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Pendeknya a'udzubillah, aku berlindung dengan Allah. Tapi kalau kita baca hujung a'udzubillahi minasyaiton, aku berlindung daripada Allah, minasyaiton, aku berlindung daripada syaitan ni rajim, yang direjam. Jadi kena Allah, ini lafaz ta'awuz, disebut lafaz ta'awuz. Subhanallah, Islam Allah ajar kita melalui Nabi Muhammad bagaimana kita nak berlindung dengan Allah daripada syaitan ni tadi. Lafaz ta'awuz ni tadi, lafaz ta'awuz. Jadi kena Allah sayang kita, itulah rahim Allah. Kita tak payah fikir-fikir lagi macam mana, apa yang kena buat, nak lawan syaitan ni tadi. Jadi lafaz ta'awuz ni. Jadi kena Allah bagi Al-Quran juga apa yang boleh dibuat, apa yang tak boleh dibuat dan sebagainya kan. Jadi subhanallah. Okey. Jadi kalau kita tengok, Allah hantar konsep pahala dan dosa ni sebagai ukuran. Kalau antara yang baik-baik, siapa yang terbaik? Ditengok daripada ukuran pahalanya. Benda ni lah yang tak ada dalam agama-agama lain. Nak tengok siapa yang lebih dan kurang. Subhanallah. Dalam dunia ni pun kita berlumba-lumba nak tengok siapa yang berjaya kan. Tapi diukur dari macam mana? Kita kebanyakan hari ni dunia kapitalis, dunia liberal. Kita tengok daripada besarnya rumah, besarnya kereta, mahalnya kereta dan banyak lagi kan. Jadi kita tengok daripada materialistik. Tapi kalau bagi Allah, di sisi Allah, nak dapat syurga Allah akan boleh bagi kekayaan tu lebih lagi dekat syurga nanti. Walaupun kat dunia ni kita tak seberapa, tapi kita belajar untuk bersyukur. Jadi ukuran pahala dan dosa ni adalah untuk menilai siapa yang terbaik dalam banyak-banyak manusia. Jadi dalam perjalanan rohani mentauhidkan Allah melalui Islam, apa yang dimasukkan Islam tu kita menyembah Allah, menyembah hanya Allah, selain Allah, dan mengikut segala yang diajar oleh Nabi Muhammad. Itulah cara hidup Islam. Islam sebagai satu agama. Bila disebutkan agama adalah cara hidup. Melalui Islam kita nak apa yang kita nak capai, kita nak dapat rasa iman tu, ada kepercayaan. Kita start percaya bahawa Tuhan tu memang ada, syurga memang ada, neraka memang ada, dan kita yakin bahawa ada makhluk-makhluk daripada kita, iaitu para malaikat. Kita yakin bahawa ada kitab-kitab yang diturunkan. Kita yakin bahawa ada nabi-nabi yang telah dihantar pada setiap kaum, dan nabi kita adalah Nabi Muhammad SAW. Dan kita yakin bahawa semua benda, walaupun kita diberi pilihan, untuk mengikut
apa yang telah diperintahkan atau melanggar diperintahkan, tapi kita yakin semua ini dalam pengetahuan Allah. Allah yang Maha mengetahui kan? Allah yang Maha mengetahui, masa itu adalah takdir. Kita selalu sebutkan takdir. Kita percaya bahawa bila dah berlaku, itu adalah takdir Allah. Cuma tinggal lagi kita nak sabar atau kita nak bersyukur atas benda yang berlaku tadi. Subhanallah. Jadi, inilah yang kita sebutkan sebagai rukun iman. Rukun iman, benda yang kita kena belajar untuk meyakini. Belajar untuk meyakini. Dan benda tu, walaupun kita gaib, orang mana gaib, tak dapat ditengok kan. Kita tak jumpa Nabi-Nabi pada zaman dahulu kan. Tapi walaupun kita tak jumpa, tapi dengan kisah-kisah dengan Al-Quran tu sendiri, kita dapat meyakini benda tu memang ada, insyaAllah. Ada bukti-buktinya lah. Okay. Kemudian, kita kena ada rasa ihsan. Ihsan. Ihsan ni bukan wang ihsan. Wang ihsan orang bagi bantuan. Bantuan dan sebagainya. Tapi ihsan ni perasaan seolah-olah kita melihat Allah. Melihat Allah. Melihat Tuhan kita. Tapi kita tak nampak Tuhan. Tapi kalau tak dapat nak rasa seolah-olah kita melihat Tuhan, dengan melihat alam semesta ni, kita tengok pasti ada pencipta. Kita yakin adanya pencipta. Tapi kalau tak dapat rasa kebesaran Allah dengan melihat alam ni tadi, yakinlah bahawa Tuhan tengah tengok kita. Walaupun saat ini dalam secara online ni kan, dalam secara online ni di rumah masing-masing, pegang telefon masing-masing kan, tengah fikir kuota kita masih ada ke tak ada dan sebagainya kan. Apa yang terdetik dalam hati pun Allah dapat dengar. Bukan saja melihat, tapi Allah dapat dengar juga yang terdetik dalam fikiran dan hati kita. Jadi subhanallah, kita kena belajar untuk ikhlas, jujur dalam setiap perbuatan. Jadi selain daripada ini tadi, dalam Islam kita ada usuluddin, asal usul cara hidup tu tadi. Ad-din adalah cara hidup, asuluddin asal usul segala perintah. Lepas tu kita ada tasawuf, bagaimana kita melihat sesuatu musibah. Musibah itu contohnya tasawuf, kita melihat satu musibah itu sebagai satu bala atau sebagai satu nikmat. Pun boleh kita tengok nikmat. Bila kita sakit, kita tengok subhanallah, Allah bagi peluang kita untuk sentiasa selalu ingat Allah. Bila kita sakit ni lah, kita selalu ingat Tuhan kan. Ya Allah, tolonglah angkat sakit gigi je. Allah tolonglah hilangkan sakit gigi ni sebagai kan. Waktu itulah kita ingat Allah. Sebenarnya satu nikmat. Satu nikmat bila mana kita diberi kesakit, kita dapat sabar, kita selalu ingat Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi Allah menguji kita dalam setiap tingkatan, masa, ruang mengikut kehendaknya. Jadi kita tengok dalam suratul Mulk, subhanallah, ini suratul Mulk yang boleh dihafal lah, sangat-sangat boleh dihafal. Tabarakalladzi a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Dalam 2 ayat. Tabarakalladzi biyadihil mulk wa huwa ala kulli syai'in qadir. InsyaAllah. Ini terjemahan lebih kurang bermaksud. Jadi sebagaimana Bro Syah pernah maklumkan sebelum ni, kalau dalam kurungan sebenarnya dia tak ada dalam ayat. Dia tak ada ayat, tapi dia membantu kita untuk membezakan mungkin dalam siapa yang nak disampaikan. Okay, jadi contohnya yang ni maha berkat. Jadi dia nak menerangkan berkat tu tadi serta maha tinggilah kelebihan. Okay. Tuhan yang menguasai pemerintahan. Pemerintahan apa? Pemerintahan di dunia dan di akhirat. Semualah tu maksudnya. Semua alam pemerintahan. Dan memanglah ia maha kuasa atas setiap-tiap sesuatu. Ini suratul Mulk ayat 1. Sambungan ayat. Alladhi halakal mauta wal hayata liyabluwakum ayyakum ahsanu amala wa huwal azizul ghafur. Okey. Yang diterjemahkan, dialah yang telah mentakdirkan adanya mati dan hidup. Untuk apa? Untuk menguji dan menzahirkan keadaan kamu, sesiapa di antara kamu yang lebih baik amalnya, dan ia maha kuasa membalas. Ini yang maha kuasa, yakni untuk membalas amal kamu. Lagi yang maha pengampun, lagi maha pengampun. Subhanallah, dialah yang membalas, dialah yang mengampunkan bagi orang-orang yang bertaubat. Ini subhanallah. Jadi dijelaskan ini jadi tentang sebenarnya pahala dan dosa ni tadi adalah untuk tengok siapa yang terbaik antara kita. Kalau yang berdosa tadi, dia nak tengok kita memang buat salah dan silap kan. Kita buat salah silap, tapi dia nak tengok taubat kita tadi. Sebab tu dalam ayat ni disebutkan tentang
Allah Ar-Rafur. Salah satu nama Allah Ar-Rafur. Ini maha pengampun. Aziz, yang maha kuasa. Aziz, maha agung atau maha kuasa. Dia lah yang berkuasa. Kalau kita sebut agung lah yang paling berkuasa kat Malaysia kan. Kat Malaysia agung yang paling berkuasa. Tapi kalau maha agung itu hanya untuk Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi dalam menghadapi ujian Allah, dia menyediakan satu indeks, yakni kayu ukur sebuah tindakan apakah masuk kategori kesalahan atau kebaikan itu adalah keterangan dan ketidaktarangan dalam diri, dalam hati. Jadi macam mana kita minggu lepas dua kelas live dari Kuching, kita cerita tentang pahala, tentang dosa. Kalau pahala, kita akan rasa ketenangan sepatutnya bila kita sedekah kat masjid. Subhanallah, aku rasa rasa bahagia, rasa tenang. Aku sebenarnya ni yang kemampuan aku. Walaupun RM1 tadi, walaupun RM10 je kita masuk dalam tabung, tapi ada ketenangan lah hati. Ya Allah, ni usaha aku kan, duit yang aku ada, yang aku sedekahkan dekat masjid atau kepada NGO macam Hidayah Center ni dan sebagainya kan, atau usaha dakwah dan sebagainya. Ada rasa ketenangan. Bukannya rasa riak. Kalau kita rasa riak, oh ada orang lain tengok ni, aku bagi ni, ada orang lain tengok. Kita nak menunjuk-nunjuk. Tu dah something wrong dalam keikhlasan, dalam kejujuran. Belum tentu ada pahala kalau kita ada rasa macam tu lah. Dia kena belajar. Tapi memang saya yakin dan percaya ni bagi tahu untuk para mualaf kita, sebab bagi yang lahir Islam sendiri pun, saya sendiri pun, kadang-kadang kita pun berlatihan untuk sembunyikan amal baik kita, sebab kita takut hati kita tadi tak ikhlas kan, bila ni tadi ada tujuan lain, nak menunjuk-nunjuk dan sebagainya. Na'udzubillah. Okey. Jadi kena ada ketenangan lah hati. Dan bila dalam dosa tadi kita buat dosa, kita rasa bersalah. Kalau kita rasa bersalah, maksudnya tadi adalah taubat, ada peluang taubat dan untuk diampunkan. Tapi bila kita buat dosa, tapi kita tak, na'udzubillah, kita tak rasa apa-apa. Hati dah gelap. Sembahyang Jumaat semalam pun tak pergi kan. Na'udzubillah. Tak ada rasa apa-apa. Kalau tak ada rasa apa-apa tu, sepatutnya cek balik, cek diri balik. Itu adalah indikator bahawa kita dah berdosa. Kita dah betul-betul berdosa. Betul-betul kalau kita tak rasa apa-apa. Tapi kalau kita rasa kita buat salah, kita buat silap, kita tak tahu itu perintah, kita terlambat sembahyang, kita terlambat tak mampu untuk puasa, kita rasa bersalah, kita bila nak ganti ni? Bila nak qada ni sembahyang dan sebagainya, kita ada rasa bersalah tu, itu tanda dosa tu akan kalau tak, kena belajar, kena latih diri kan. Sebab itulah kata Nabi kita, jangan tinggal sembahyang Jumaat. Bagi siapa-siapa yang ada suami, ada anak lelaki, ada ini yang Islam kan, bila dia tak sembahyang Jumaat, suruh dia pergi sembahyang Jumaat. Sebab kalau 3 kali berturut-turut, kata Nabi kita, maka gelaplah hatinya. Kalau sekali aja akan ada satu titik hitam. Maka kalau dah selalu sangat kita tinggalkan sembahyang Jumaat, kita tadi buat dosa, tak rasa apa-apa, kita biarkan saja tak ni, sampai satu tahap kita jadi lali, jadi macam ni. Sebab itulah kalau orang tanya kan, kenapa bulan Ramadan ni tak lama lagi, bulan Ramadan tak sampai pun 40 hari lagi, 40 lebih hari lah. Hari tu 50 hari, sekarang ni 40 lebih hari minggu lepas 12 hari bulan, sekarang ni 17, tolak 5, 45 hari, betul lah. 45 hari lagi untuk Ramadan. Ramadan. Kenapa dalam bulan Ramadan syaitan iblis tadi diikat? Tak boleh ganggu manusia, tak boleh bisik-bisik manusia. Tapi kenapa masih ada manusia yang buat kejahatan, yang buat dosa? Kenapa? Sebab dah terbiasa, dah jadi rutin, dah lali Dia sendiri dah jadi syaitan. Na'udzubillah. Kita tak nak diri kita jadi syaitan juga yang menghasut orang lain untuk berbuat kejahatan. Orang nak belajar agama, kita halang orang nak belajar agama. Na'udzubillah. Itulah apa yang terjadi kat Abu Lahab, bapa saudara Nabi sendiri, yang menentang Nabi untuk ubah cara hidup orang Arab masa dulu. Untuk orang Arab masa dulu menyembah berhala dan sebagainya. Dan kembali kepada Allah. Allah suruh kembali kepada Allah, Nabi suruh kembali kepada Allah. Jadi dalam menghadapi segala ujian, ada soalan setakat ni? Dah pukul 11 lah. Ada soalan setakat ni sebelum kita teruskan? Kalau ada, boleh tak dalam grup
Atau kita boleh buka mikrofon sekejap lah. Okey, kalau tak Ah, ada, Ustaz, okey, Tuan Adam, silakan. kami ada soalan di situ tentang untuk sembahyang Jumaat. Hmm, Mun ketika kerja macam ni untuk untuk musafir. untuk ataupun untuk teruskan. Okey, subhanallah. Okey, yang kami betul, soalan kita putus-putus, tapi kami dah dapat bayangan lah apa yang kita nak tanya. Sebab macam kita semalam, kita dalam perjalanan ke Kuching kan, musafir. Bagi orang yang musafir, gugur kewajipan untuk Jumaat. Kewajipan untuk Jumaat, dia gugur. Solat Jumaat tapi sembahyang Zuhur masih wajib. Sembahyang Zuhur masih wajib. Jadi kena tunaikanlah sembahyang Zuhur yang tadi. Bila kita musafir, ia dah antara rusah kita boleh sembahyang sembahyang Ah, Jumaat dan Kami sebagainya. ada Jadi soalan sikit lagi. okey, silakan. Berkenaan sembahyang Zuhur, bila masa macam kami tengah jalan, Aha, macam mau berhenti tepi jalan untuk sembahyang, adakah yang okey. menghalang untuk kita Okey. sembahyang? Hmm. Tak sebab kerja lah, tak sebab kerja. Ha. Okey, subhanallah. Jadi sebenarnya kami pun belajar something yang baru minggu tu tentang solat jamak. Bukan minggu tu, minggu lepas waktu kami pergi ke Kuching kan. Jadi rupa-rupanya tapi kami perlu semak balik. Ada hamba Allah tak bagi tahu kami bahawa sebenarnya sembahyang jamak tu bukan untuk musafir sahaja. Bila kita ada urusan yang tidak dapat dielakkan, bukan sengaja-sengaja, bukan sengaja-sengaja, urusan yang betul-betul dapat dielakkan kerana kerja kerana contohnya orang yang buat pembedahan sampai 12 jam 8 jam 9 jam terlepas waktu kan, dalam keadaan jamnya andai kata kita tadi dah tahu awal-awal kita akan masuk bilik pembedahan, diperbolehkan jamak atau tadi ada yang disebutkan, ada yang mengajar yang kita di situ kebanyakan diajar uh, tergugur tapi kena qadakkan juga, kena ganti balik lah, kena ganti balik. Di samalah bila mana kita tadi sit terbangun subuh kan, kita sit terbangun subuh dah naik dah matahari. Pada ikut asalnya memanglah saya dah mengganti-ganti gig sepatutnya, kita dah terlepas waktu dah berdosa lah ya. Dah berdosa dari segi terlihat terlepas waktu, tapi usaha kita lepas ya, usaha lepas kita untuk menggugurkan, jadi kita ganti dengan qada. Kita usaha bertaubat, taubat tadi ganti dengan qada sembahyang kita bangun-bangunnya terus kita ambil wuduk dan solat qada. Bukannya adaan lagi lah, qadaan. Qadaan maksudnya bukan tunai kerana Allah, hutang kerana Allah. Ni tok hutang, kita bayar hutang, hutang kerana Allah. Jadi subhanallah ada perbahasan atau ada perdebatan di mana saya dah sebenarnya ada yang berbeza pandangan. Tapi untuk pandangan kami dan terpulang pada kita orang, bila mana kita rasa bersalah kepada Allah Subhanahu taala, kita rasa itu tadi ada latih itu, buatlah apa yang kita dapat buat untuk mohon ampun kepada Allah. Dan Allah ada pandangan tu tadi yang mengatakan, yang mengajar tadi tentang ada qada. Tapi jaga-jaga jangan cuba kita just ikut akal kita dan buat kan, jadi bid'ah lah. Jadi subhanallah, dalam Islam sebenarnya semua ada caranya. Jadi kita insya-Allah tentang ganti-ganti benda yang wajib di atas kita tu kami akan share dalam grup lah. Kami pun si berani nak cerita panjang sebab kita pun belajar daripada ustaz-ustaz lain juga kan. Jadi kena Allah apakah dalilnya, alhamdulillah kena kena ada, jangan sing ada. Sebab kita tu bukannya ikut adat semata-mata, tapi kita betul-betul ikut apa yang telah disampaikan oleh Nabi kepada kita. Maksudnya ada sumber Al-Quran, ada sumber hadis atau ijma' atau kias ulama yang mengkiaskan, ada ayat-ayat lain daripada ulama-ulama kita. Ulama tu maksudnya orang yang alim. Ulama tu adalah jamak untuk alim, orang yang mengetahui, orang yang belajar dalam bidang Al-Quran dan hadis. So, jadi sidak belajar. Jadi kita kena ikut juga lah pandangan sidak tok, sebab sidak tok yang belajar, kita tu si belajar. Kita tak belajar sikit saja kan. Jadi kena Allah kita nak rujuk pandangan-pandangan mufassirin orang yang tafsir Al-Quran yang terdahulu. Untuk kita ada sejarah 1400 tahun. Pastinya soalan-soalan macam kita tu tadi pernah ditanya dan ada jawapannya. Begitulah Islam. Luasnya ilmu Islam. Jadi sama-sama kita kita usahakan untuk ya tadilah. Okey, jadi kami minta izin untuk kita teruskan. Dalam menghadapi ujian Allah, dia menyediakan atau tadi dah ketenangan tadi Tinggallah apa yang okey. Itu tadi kita baca yang seterusnya.
Tok hadis riwayat Muslim maksudnya tok adalah hadis tadi Okey, kita nak kena pasti mana yang hadis, mana yang Quran. Selalunya tengok kalau tadi ayat Quran ada tulis ya suratul Mulk ayat 67 surah yang ke-67 ayat 1 dan 2. Situlah tok surah Al-Quran. Kalau disebut surah ada Al-Qurannya lah. Tapi kalau hadis atau HR tok hadis riwayat. Hadis riwayat Muslim. Hadis riwayat At-Tirmizi. Kalau yang lebih baiknya, siap ada buku ke berapa. Kadang-kadang buku yang ada yang sampai 600 lebih buku. 600 lebih buku sampai berapa nombornya. Apa nombor hadisnya. Kelak kita akan tangkap contoh ya. Untuk tadi di engkau umum je. Di engkau umum je saya dah tulis buku berapa. Tapi hadis riwayat Muslim. Tapi pasti ada. Kita tak bukannya bersandarkan percaya aja. Jadi kena semak baliklah sumber yang asal. Dan tok pun adalah terjemahan saja, terjemahan daripada bahasa Arab yang asal. Jadi subhanallah kita dapat bezakan kelak dalam ayat hadis dengan ayat Al-Quran. Kalau ayat Al-Quran dia terus sejak kelakar kan. Dialah yang telah mentakdirkan. Kalau kita tengok kalau hadis mesti ada tulis Rasulullah bersabda atau daripada sahabat nama sahabat Rasulullah bersabda. Nabi berkata-kata Nabi berkata-kata bersabda atau maksud berkata-kata mintalah fatwa kepada hati dan jiwamu atau tadi dah dibaca atau tentang ketenangan hati tadi pada hati dan jiwamu kebaikan yakni pahala ialah apa yang menyebabkan jiwa dan hati tenteram kepadanya sedangkan dosa ialah apa yang merisaukan jiwa dan menyebabkan ganjaran. Astagfirullah. Ganjalan. Okey, ganjalan. Bukan ganjaran, ganjalan. Ganjalan tu maksudnya ganjal. Yang macam ganjil lah. Rasa pelik. Rasa pelik dalam dada walaupun orang telah memberi fatwa kepadamu. Subhanallah. Jadi kalau kita rasa risau atau risau jantung dalam ialah sebenarnya ada dosa yang kita lakukannya. Jadi fatwa Nabi pesan maka fatwa hati sebab secara fitrah kita manusia secara fitrah suka kepada kebaikan. Secara fitrah sebenarnya kita suka kepada keburukan tapi kita tak dihasa atau terbiasa dengan kawan sekeliling kita. Jadi penting untuk kita berkawan dengan orang-orang yang baik-baik lah insyaAllah. Jadi hadis daripada riwayat At-Tirmizi pula tinggalkanlah apa yang meragukanmu yakni dosa maka berpindahlah kepada apa yang tidak meragukanmu yakni pahala kerana jujur itu adalah ketenangan yakni pahala dan dusta itu adalah keraguan yakni dosa. Jadi daripada ayat tu ada yang si faham? Tak jelas jelas di situ bila atau kita cerita pasal halal dan haram minggu lepas dalam 9 prinsip Al-Qaradawi berdasar hadis tu pun selari dengan prinsip bila mana kita ragu-ragu kita rasa risau kita si tahu apa gitu maka kita tinggalkan kita kena belajar untuk jujur pada diri sendiri bila kita tak bukannya buat sekadar buat tapi kita perlu belajar untuk jujur dalam segala ibadah kita. Kemudian dalam satu hadis lain, atau kita dengar hadis lain lagi, hadis daripada Al-Nawas bin Sam'an Al-Ansari radhiyallahu anhu, itu radhiyallahu anhu, moga ridha Allah ke atasnya, itu adalah salah seorang sahabat Nabi. Dikatakan ada ramai sahabat Nabi, dalam 300 lebih kalau silap kami lah dalam 300 lebih sahabat Nabi. Kalau kita tengok perang Badar sendiri, ada 313 melawan 1000 ada melawan 1000 orang daripada Mekah masa tu. Perang pertama, perang besar antara jadi bila Nabi dah berhijrah ke Madinah, maka orang Arab yang jadi melihat Nabi ancaman daripada Nabi Muhammad membawa tadi banyak makin ramai pengikut dan sebagainya. Maka daripada awal-awal perang Badar tadi kita dapat tengok ada 313 sahabat Nabi yang sama-sama turun berjuang tadi. Jadi paling kurang ada 300 sahabat Nabi dan Al-Nawas bin Sam'an salah seorang yang telah mendengar Nabi bersabda, dosa adalah apa yang menimbulkan keresahan di jiwamu dan kamu benci ia dilihat manusia. Jadi subhanallah. Sebagai contoh aja, jika kita menipu, kita maukah orang tahu
orang tahu kita menipu, pasti kita sibuk kan. Jadi tercontoh lah, bila menipu itu satu dosa, kita yang kita akan resah bila ada manusia lain tahu atau lihat tadi lah, lihat kepada dosa kita tadi. Jadi kerana Allah memang bijak untuk kita, kerana Nabi kita bilanya berkata-katanya lah, ialah memang tepat lah. Bila dari segi psikologi, memang bila kita buat salah, kita akan rasa resah dalam hati. Jadi subhanallah, kalau kita nak rasa hidup tenang, belajarlah jangan pula banyak dosa, sama ada kecil atau besar. Jadi insyaAllah kita kembali kepada teks tadi, kita dengar lagi bagaimana pahala dosa tadi diceritakan dalam Al-Quran. Jadi kerana Allah, satu perkara kita kena faham, Al-Quran bukan macam buku cerita, kita baca daripada depan sampai belakang. Terus dapat apa mesejnya? Asyik. Untuk tahu tentang pahala dosa, dalam banyak ayat. Dalam banyak ayat kan. Di banyak ayat ke depan dan sebagainya. Jadi cara Allah bercerita, tapi dia saling berkait. Hebatnya Al-Quran tu tadi, walaupun dia cerita, sekejap dia cerita pahala kat situ, cerita, tapi dalam cerita yang tengahnya cerita tadi, ada perkaitan. Ada perkaitan dengan apa yang diceritakan. Itulah hebatnya Al-Quran kan. Walaupun cerita banyak tempat, tapi si pernah kontradiksi. Kontradiksi yang si pernah berlaku. Jadi kita tengok suratul Baqarah, surah yang paling panjang dalam Al-Quran, ayat 103. Sesungguhnya kalau mereka beriman dan bertakwa, nescaya mereka akan mendapat ketenangan, atau dalam bertakwa mendapat ketenangan, dan sesungguhnya pahala dari sisi Allah adalah lebih baik daripada dosa kalau mereka mengetahui. Okey, jadi subhanallah, kita kena belajar untuk tahu dah. Kena belajar untuk tahu bahawa segala yang Allah telah perintahkan, setelah Allah telah perintahkan, Allah akan ganjarkan dengan pahala. Bila ganjarkan dengan pahala, dengan kebaikan akan datang menyusul. Bukan sahaja di akhirat kelak, bukan sahaja di dunia lagi. Contohnya bila kita sembahyang, apa pahalanya sembahyang yang kediri? Satu benda, satu ritual atau pergerakan yang menyihatkan badan kita. Kalau kita rukuk yang baik untuk tulang belakang kita. Kalau kita sujud yang baik untuk otak kita. Kita akan darah akan sampai kepada semua bahagian otak kita. Ada satu bahagian kalau kita duduk macam tu, kita berdiri je sepanjang hari, kan? Berdiri sepanjang hari. Ada satu bahagian ke atas kepala tu tidak akan sampai darah kepadanya, melainkan kita bersujud tadi. Dan subhanallah, kita telah diprogramkan 5 kali sehari untuk sujud tadi, maka otak kita sihat walafiat. InsyaAllah makin pandai sebab darah tadi membawa nutrisi kan. Kita tahu bawa air, bawa oksigen, bawa nutrisi, mineral yang semua yang kita, zat-zat makanan yang kita makan untuk sampai kepada otak kita. Jadi kena belajar untuk sujud supaya kita boleh padam dengan yakin. Dengan yakin bahawa kalau nak pandai, jaga sembahyang. Jaga sembahyang insyaAllah. Jadi hayal al-falah atau disebutkan hayal al-falah, marilah menuju kejayaan, semua bermula daripada diri kita sendiri untuk menyihatkan badan kita. Jadi kalau kita bagi salam sekalipun, atau kita selalu insyaAllah sampai yang ada ikut awali hari lepas kita ada ceritakan kan, sebenarnya orang Islam tak akan sakit leher. Sebab kalau sepatutnya cara betul untuk bagi salam hujung tadi, memang kita akan rasa leher kita tadi sampai, sebab hadis Nabi sebut akan nampak pipi. Orang belakang akan nampak pipi putih Nabi tadi, Nabi nampak. Jadi sebenarnya kalau kita tadi bukan sampai badan bergerak kan, bukan sampai badan bergerak, tapi sekadar pipi belakang nampak. Jadi kita akan rasa leher kita. Dan bukannya macam orang exercise lah, kita patah macamnya, patah kiri kan. Bukan macamnya, tapi dengan perlahan. Subhanallah. Ada setengah orang nasi dapat 45 darjah je. Then something wrong lah dengan lehernya kan. Tapi orang Islam sepatutnya bila kita amal solat, tak ada masalah untuk lehernya tadi. Subhanallah. Jadi kita tengok lagi hadis riwayat Muslim. Abu Hurairah, subhanallah. Abu Hurairah tu antara budak-budak lelaki, budak-budak lain lelaki yang sentiasa ikut Nabi. Sentiasa ikut Nabi, dan walaupun Abu Hurairah tu banyak ikut Nabi mula daripada Madinah, bukan daripada Mekah lagi. Sahabat-sahabat lain si dapat challenge Abu Hurairah. Abu Hurairah dari segi berapa banyak Abu Hurairah tu tadi dia meriwayatkan apa yang Nabi ajar kepadanya. Subhanallah. Itu salah satu hadis daripada beliau, Abu Hurairah radhiyallahu anhu, yang diberi gelaran Hurairah tu maksudnya pusat.
kucing. Bapa kucing sebabnya sangat suka kucing. Jadi nama sebenarnya bukan Abu Hurairah, untuk gelaran kepada sahabat Nabi. Jadi Abu Hurairah, wallahu alam, kami pun si hafal namanya, minta maaf, kami tunggu terang. Tapi Abu Hurairah radhiyallahu anhu meriwayatkan bahawa Rasulullah bersabda, siapa yang berniat untuk melakukan satu kebaikan namun dia tidak melakukannya, ditulis untuknya satu kebaikan. Oh, subhanallah, pemurah Allah. Allah dah bagi satu kebaikan dah. Walaupun kita baru niat dalam kepala, walau niat dalam hati kan, baru niat nak buat, Allah dah bagi satu kebaikan. Kemudian siapa yang siapa yang berniat melakukan kebaikan lalu dia melakukannya, dituliskannya 10 kebaikan. Subhanallah. Dan tadi dah tulis satu kebaikan, ditambah lagi dengan 10 kebaikan atau 10 pahala tadi. Sehingga 700 gandaan. Subhanallah. Bukannya 10 saja. 10 ke 700. Tanggal tingkatan lah. Pemurahnya Allah. Jadi apa-apa kebaikan yang kita lakukan, kita tolong buang sampah pada tempatnya, kita tolong kutip sampah dan bersihkan tempat, kita susun selipar saja kat masjid kan, Allah dah kira satu kebaikan. Dan Allah bila kita dah buat tu tadi, kita gandakan 10 ke 700 kebaikan. Subhanallah. Jadi kadang-kadang kita akan terkejut kelak. Kita akan terkejut kelak bila pada akhirat kelak, aku tu hanya beri minum pusak je, atau beri minum asuk dah, uduk tadi kan, anjing tadi. Bukan, walaupun haram untuk kita pegang pada zahirnya yang itu tadi lah, sebab air liur, faktor air liurnya yang biarlah kita tahu ada rabies dan sebagainya kan. Jadi Allah larang kita, tapi bukan menghalalkan kita untuk jahat kepada makhluk Allah, sebab anjing pun makhluk Allah. Jadi kalau kita bagi makan minum anjing pun dikira kebaikan tadi kan, sebagai satu kebaikan, maka Allah akan balas dengan berganda-ganda lah, sampai 700 kali ganda. Subhanallah. Jadi sebaliknya, siapa yang berniat melakukan kejahatan namun dia tidak melakukan, tidak ditulis walaupun kita dah niat tadi aku mau pergi disco lah, tapi si pergi lepas ya. Si dikira si disco dah, ni ada disco zaman tu. Pergi pub, pergi pub kan. Contohnya tadi pergi pub, ada okay, pergi pub. Jadi si akan ditulis. Dosa si akan ditulis. Pemurahnya Allah kan. Jadi subhanallah, kita kena belajar untuk berniat. Mulakan dengan niat. Mulakan niat untuk sentiasa belajar, mulakan niat untuk jaga sembahyang, mulakan niat untuk puasa penuh tahun tu dan sebagainya. Niat aja dah diberi pahala. Usaha lagi, kalau dapat lakukan, Allah akan bagi lagi 10 kebaikan hingga 700 kali ganda. Subhanallah. Jadi insyaAllah kita usahakan untuk daripada Al-Quran sendiri cerita tentang pahala dan dosa. Dan kami yakin dan percaya bukan untuk aja ayat-ayat tentang pahala dan dosa. Kalau kita type pahala, kami tunjukkan kita orang. Okay. Jangan kita set dah Quran dalam telefon kita. Kan? Kami memang pin kat bawah tu. Kita orang dapat ikut macam kami. Alhamdulillah. Baca Quran. Okay. Contohnya kami cari pahala. Macam-macam kami cari kan. Pahala. Berapa ayat tu? Subhanallah. Bukan sikit lah. Hujung cerita pahala aja. Cerita pahala aja. Banyak ayat tu. Cerita pahala. Surah At-Tin tadi aja. Watini wa zaitun. Kecuali orang-orang beriman dan beramal soleh, maka mereka beroleh pahala yang tidak putus-putus. Subhanallah. Jadi kalau buka ayat tu, kami lihat sebagai surah, kita dapat tanda ayatnya. Illal ladzina amanu wa 'amilus solihati wa falahum ajrun ghairu mamnun. Kecuali orang-orang yang beriman dan beramal soleh, maka mereka berurus pahala yang tidak putus-putus. Ini perkataan pahala. Pahala tu atau as-solahati, merujuk kepada ajrun, artinya ajrun. Nampak? Ada tu ajrun yang ada warna hijau. Siapa yang belajar mengaji, yang dah kenal huruf jim, atau ajrun. Jadi boleh belajar dalam bahasa Arab. Jadi kita boleh terjemah berkata, bukannya si dapat belajar bahasa Arab tu, dan kita dapat yakin bahawa ialah ayat Allah yang sampai kepada kita. Subhanallah. Jadi banyak sebenarnya tentang pahala dan dosa tu, baru pahala. Ayat-ayat pahala tadi berapa banyak ayat yang kita kongsi dalam grup tu, dalam hari tu, dalam CD Bersidar Center tu, baru sikit saja. Dan mungkin dari segi hadis-hadis lagi lah banyak. Subhanallah. Okay. Jadi
bagaimana campur tolak untuk permasalahan atau persoalan umum. Macam ni campur tolak dosa atau ada campur tolak sih. Okay, kita nanggas suratul Hud, surah yang ke-11 ayat 114. Dan dirikanlah sembahyang itu pada keduanya tepi siang, yakni pagi dan petang, dan pada bahagian permulaan daripada malam. Sesungguhnya perbuatan yang baik, yakni pahala itu menghapus dosa. Perbuatan pulsa yang buruk. Itulah peringatan bagi orang-orang yang ingat. Jadi subhanallah, memang kita banyak dosa, banyak salah silap yang kita lakukan, kita cuba untuk bertaubat, tapi yakinlah bahawa bila kita banyak juga buat kebaikan. Contohnya hadir kelas macam tu kan, belajar tentang ingat Allah kan. Benda-benda baik yang kita lakukan pastinya akan Allah akan tolak. Ini akan jadi kontra lah, kontra yang buruk dan baik kan. Buruk dan baik dikontrakan. Jadi dikontrakan disia. Jadi itulah disebutkan akan menghapus perbuatan yang buruk. Jadi contohnya lah kalau ikutkan ambil tu tadi jenis yang merokok lah. Kita jenis yang merokok. Merokok tu merosakkan diri kan. Tapi contohlah kami betul-betul jaga sembahyang, jaga puasa dan kami belajar untuk ikhlas. Kita tahu Allah melihat kita belajar dengan pada asalnya belajar sembahyang macam ni aja. Siapa-siapa yang belajar sembahyang. Tapi sampai satu tahap kita rasa satu nikmat dapat jumpa dengan Raja segala raja. Satu nikmat, satu tu, ya juga. Bayangkan seorang raja nangga kita tengah buat benda yang siap baik kan, tengah merokok depannya kan. Kita akan belajar untuk berhenti daripada merokok. Itulah bagaimana benda yang baik tadi menghapuskan kejahatan tadi. Jadi subhanallah, banyak lagi lah analogi yang kita boleh tunjukkan. Cuma kami dapat fikirkan ya takatuk lah. Okay. Alright, boleh faham? Okay. Jadi kalau tadi campur tolak. Tapi kalau nak padam dapat sih. Padamkan terus. Jadi kita tengah surah Az-Zumar ayat 39, ayat 53. Katakanlah, yakni wahai Muhammad, wahai hamba-hambaku. Allah berkata kepada kita, wahai hamba-hambaku yang telah melampaui batas. Na'udzubillah, kita minta jauhlah daripada orang yang sengaja mengolah dosa terhadap diri mereka sendiri. Dengan perbuatan maksiat, janganlah kamu berputus asa dari rahmat Allah, kerana sesungguhnya Allah Maha Pengampun segala dosa. Sesungguhnya Dialah yang jua yang Maha Pengampun lagi Maha Pengasihani. Jadi kerana Allah dalam dunia tu macam kami sebutkan tadi ada kalau kita buat dosa yang paling besar sekali pun membunuh. Tapi kalau kita dengan taubat kita, dengan amal baik kita, jaga sembahyang, dengan kejujuran kita, dengan sebagainya, dan sebagainya, semua dosa-dosa yang boleh diampunkan. Tapi satu dosa aja kalau kita bawa ke mati si akan dapat diampunkan. Apa dosa ya? Dosa syirik, kita menduakan Allah. Dosa ya si akan dapat diampunkan walaupun kita dah meninggal dunia. Sebenarnya kita betul-betul kalau kita syirik kat dunia tu, kita perlu betulkan kat dunia tu lagi. Bukannya kita dah hembus nafas terakhir baru nak, ya Allah aku menyesal lah, menyembah Tuhan selainmu, minta pertolongan dengan bomoh dan sebagainya. Aku si yakin dengan rezekimu, aku main nombor ekor tadi nak kaya cepat dan sebagainya. Sedangkan Allah suruh kita berusaha dengan kedua tangan kita. Kedua tangan kita berusaha. Right. Jadi kerana Allah, jangan kita berlaku syirik lah. Belajar apa yang mensyirikkan Allah, yang menduakan Allah, yang mana kita tadi asyik bergantung harap dengannya. Bila kita asyik bergantung harap, kita seolah berharap dengan Tuhan lain. Na'udzubillah. Okay. Jadi itu yang surah Az-Zumar. Okay, kemudian kita tengok surah Ali Imran, atau surah yang ketiga selepas suratul Baqarah. Dan juga orang-orang yang apabila melakukan perbuatan keji atau menganiaya diri sendiri, mereka segera ingat kepada Allah lalu memohon ampun akan dosa mereka. Dan sememangnya tidak ada yang mengampun dosa melainkan Allah, dan mereka juga tidak meneruskan perbuatan keji yang mereka telah lakukan sedang mereka mengetahui akan salahnya dan akibatnya. Na'udzubillah. Jadi jangan kita tergolong daripada golongan macam tu. Kita dah tahu salah, kita dah tahu dah apa akibat kita mula dosa yang tadi kan. Tapi kita polah juga. Jadi itulah kita minta jauh-jauh. Dan tapi poin yang kita nak cerita kat situ bahawa apa dosa sekalipun Allah boleh ampunkan dosa yang, walaupun tadi dosa syirik tadi kan, kita tanpa kita sedari kita pola, pasti kita sedari atau kita bertaubat, kita rasa bersalah. Contohnya tadi gereja atau tokong tadi datang untuk atau tadi setidaknya minta sikit aja
datang je sembahyang setidaknya dan sebagainya. Bila mana kita tadi awak juga atas rasa yang tadi dan memang perbuatannya pun sangat-sangat bersalah lah, sangat salah lah kita sembah selain daripada Allah kan. Jadi kalau kita sempat untuk bertaubat sebelum kita meninggal dunia, memang Allah akan dapat ampunkan. Nauzubillah. Jadi antara kita dan Allah. Jadi ada orang telefon kami. Allahu Akbar. Kami si dapat nak jawab dulu. Okey. Okey. Minta maaf ah. Okey. Alright. Jadi kita teruskan insya-Allah dalam meningkatkan iman seterusnya ke ihsan. Okey, boleh faham ah? Allah boleh pahala dosa ada campur tolaknya, kebaikan akan menghapuskan dosa-dosa kita dan dalam masa yang sama kita dosa apa sekali dosa sekalipun bila kita kita betul-betul bertaubat, betul-betul menyesal, kita 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 uh, uh, apa dalam solat kita, dalam doa kita, dalam istighfar kita betul-betul minta Allah boleh ampunkan insya-Allah. Tapi ialah macam dia nak melahirkan kejujuran. Jangan yang kelakar je kan. Kena dalam perbuatannya sekali. Orang pada NATO. No action, talk only kan. No action, talk only. Kelakar je. Nauzubillah, kita jangan jadi orang macam tu lah. Dalam meningkatkan iman, seterusnya ke ihsan. Macam kami sebutkan sebelum tu, kita kena belajar untuk seperti Allah. Kita dapat rasa melihat Allah tu. Dalam tu ni, rasalah Allah tengah nangga kita. Jadi disebut dalam suratul Isra, Al-Isra, bacalah kitabmu, cukup dirimu sendiri pada waktu ini sebagai penghisap terhadapmu. Jadi kerana Allah, sebab dia kami selalu berpesan kan, selalu berpesan, macam ni kita nak tingkatkan iman, mesti sentiasa belajar, buka buku, belajar kitab kan, belajar kitab termasuk kitab dirujuk situ adalah Al-Quran sendiri. Mesti ada terjemahan tadi. Jadi siapa-siapa yang dah dapat terjemahan Al-Quran daripada kami tadi kan, dah buka belum pagi tadi lepas subuh? Lepas subuh kalau boleh setiap kali kita sembahyang susuli dengan buka Quran. Baca satu ayat ya macam contohnya tu. Baca Allah suruh kita apa? Bacalah kitabmu, cukupkanlah dirimu sendiri pada waktu ini sebagai penghisap terhadapmu. Jadi disebut sini di dunia ini sentiasa zikir, sentiasa ingat Allah, fikir dan ikhtiar. Allah kurniakan kita masa yang cukup untuk kita menghisap diri. Allah telah kurniakan kita sebuah neraca, yakni Al-Furqan, untuk mempertimbangkan tindakan kita atas segala ujian Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi hari tu masing-masing kami si perlulah cerita dengan kami kan apa yang dosa kita pernah pola dan sebagainya. Masing-masing nangga apa dosa-dosa yang pernah kita lakukan. Nauzubillah, adakah kita dah cukup amal baik kita untuk menghapuskan dosa-dosa kita? Adakah kita dah taubat tadi kalau kita nak tadi buat solat sunat taubat, bangun-bangun malam buat sunat taubat, ya Allah aku rasa bersalah atas dosa walaupun manusia lain semua tahu, aku tahu, kau tahu, tahu aku telah lakukan dosa-dosa tu, maka ampunilah dosa tadi dan sebagainya. Dosa jangan kita minta Allah kalau dapat menangis ya alhamdulillah, maksudnya hati lembut. Ada orang nak masuk kamera, where's your baju? Go. Okay. Right. Ada orang mau masuk kamera juga. Okay. Jadi kena Allah, sama-sama kita menghisap diri sendiri ya. Menghisap sini memperhitungkan apa amal baik dan tak. Orang baik berhitung ya, bagus orang yang bijak lah, orang yang bijak yang mana yang kita berhitung-hitung dengan amal baik kita insya-Allah. Jadi disebutkan dalam surah Al-Anfal, surah yang ke-8 dalam ayat 29, hai Allah tegur kita, hai orang-orang yang beriman, ya ayyuhallazina amanu, jika kamu bertakwa kepada Allah, kami akan memberikan kepadamu furqan dan kami akan jauhkan dirimu dari kesalahan-kesalahanmu dan mengampuni dosa-dosamu dan Allah mempunyai kurnia yang besar. Jadi disebutkan di situ bagaimana kita boleh bertakwa dengan Allah. Kita tahu Allah telah berikan furqan. Maksudnya penunjuk kepada apa yang baik, apa yang jahat. Apa yang baik dan jahat, furqan. Furqan itu tadi adalah Al-Quran itu sendiri ya. Dan kami jauhkan dirimu daripada kesalahanmu dan mengampuni dosa-dosamu. Jadi betul lah. Jadi kalau kita betul-betul bertakwa, bukan sahaja beriman, tapi kita bertakwa. Bertakwa maksudnya tadi apa orang-orang ni diceritakan dalam surah Al-Baqarah.
Alif Lam Mim zalikal kitabul la raiba fi hudal lil muttaqin alladzina yu'minuna bil ghaibi wa yuqimuna shalah. Jadi ciri-ciri orang bertakwa yang pertama sembahyang, solat. Yang beriman, yang yakin, kemudiannya solat tadi. Okey, yang solat. Okey, kita teruskan lagi ah. Okey. Ada orang tak mau masuk tadi. Alright. Kita nak suratul Furqan atau ada nama suratul Furqan dalam Quran ayat 1. Tabarakalladzi Allahumma salli ala Ijin kali. Tabarakalladzi nazzala al-furqan ala abdihi liyakuna lil alamin nazira. Alamin nazira. Okey, kami tinggal sikit dah. Alamin nazira. Okey. Jadi apa yang dimaksudkan? Maha berkat Tuhan yang menurunkan Al-Furqan kepada hamba-Nya, yakni Muhammad, untuk menjadi peringatan dan amaran bagi seluruh penduduk alam. Subhanallah. Ini kerana Allah, Al-Quran ini, Al-Furqan ini diturunkan kepada kita, yakni kita umat Nabi Muhammad, untuk jadi peringatan pertama dan jadi amaran. Peringatan dan amaran. Dan surah Al-Isra disebutkan lagi, dan sempurnakanlah sukatan pertimbangan apabila kamu menyukat. Jadi membuat pertimbangan dan timbanglah dengan neraca yang benar. Itulah yang lebih utama bagimu dan lebih baik akibatnya. Jadi kerana Allah, apakah sukatan yang disebutkan? Apakah itu? Jadi kita sebut daripada tok baik kerana kita fikir baik. Bukan. Kita kena balik kepada Al-Quran dan apa yang dikatakan oleh Nabi. Itulah timbangan neraca yang benar. Yang mana yang tadi kalau kita nak sebutkan tadilah. Okay, subhanallah. Kembali kepada Al-Quran. Okay. Jadi seterusnya kita dapat dengar adalah tempat simpanan dosa dan pahala. Okay. Jadi dalam Al-Quran juga surah Mutaffifin sesekali jangan curang kerana sesungguhnya kitab orang yang derhaka tersimpan dalam sijin. Subhanallah. Sijin. Atau tempat sijin. Kitab orang-orang yang derhaka, siapa yang berdosa, siapa yang itu tadi, akan dicatatkan amalan. Dicatatkan amalannya dalam sebuah buku dan bukunya tadi disimpan dalam sijin. Jadi dan satu lagi, sekali-kali tidak sesungguhnya kita orang yang berbakti itu, jadi pahala tersimpan dalam Illin. Illin itu disebutkan dalam ayat seterusnya dalam surat ayat yang ke-18 dalam surah yang sama. Jadi diceritakan bahawa di akhirat kelak segala yang kita lakukan pahala dan dosa ada buku catatan amalan. Siapa nak tipu lah buku log. Bukan saja Allah dah tahu tapi ada buku amalan. Ada kata kita dapat buku daripada Ilin, buku pahala, senanglah hati kita. Maksudnya kita memang perjalanan akan dimudahkan untuk masuk ke syurga. Tapi kalau kita dapat buku daripada Sijin tadi, tangan kiri, maka risaulah kita kerana kita dah tahu, kita dah tahu kelak sebenarnya apa yang menanti kita hanyalah neraka. Na'udzubillah. Okey. Sekejap. Nampak gaya memang dah pukul 11:30 bersambung lagi kita nampak gaya. 11:30. Jadi kami mohon maaf panjang je cerita Duhal untuk just nangga-nangga ayat dalam Al-Quran. Sesungguhnya kami kembali kepada asal tadi. Luasnya ilmu Islam dalam Al-Quran dan hadis. Bila mana kita nak tengok tentang konsep pahala dan dosa sedikit je. Banyak ayat yang menceritakan. Jadi insyaAllah esok kita akan sambung sebagai penghabisan. InsyaAllah kita habiskan esok. Esok tentang bagaimana pahala atau dosa penentu bahagia serta sengsara hidup di dunia dan akhirat. Dan kita akan tengok ayat-ayat kita akan kongsikan. Dan kita akan dengar bagaimana kita boleh masuk syurga tanpa diperhitungkan. Subhanallah, ada. Jadi itulah kita perlu usahakan di dunia. Adakah kita tergolong? Kita akan ceritakan esok tergolong dalam kalangan manusia yang perlu dikira-kira. Kerana pahala yang tadi dah unlimited kan, banyak-banyak kita yang kita lakukan di dunia tu tadi. Maka
kita akan masuk syurga tanpa hisap. InsyaAllah kita akan ceritakan esok hari. Jadi setakat ya aja untuk perkongsian kita hari tu 11.30 dah. Kami mohon ampun dan maaf atas salah silap. Ada soalan Zid sebelum kita bersurai? Kami tidak dapat nak teruskan je. Ada seorang dengan kami. Okay. Alright. So, ada yang nak tambah kah? Mungkin ada yang nak tambah, nak berkongsi. Dipersilakan juga. Mungkin kita sama-sama belajar daripada pengungsian hari tu. Jadi kan Allah, Kak Norain pun dah join, Bibiana pun dah join. Alhamdulillah, Alhamdulillah. Ada orang yang kami tidak sedari join kita online. Jadi subhanallah kami dah komputer gitu tu. Komputer kami dah serah balik ke Kuching. Ada komputer notebook tapi terlalu lama untuk dipakai untuk online. Jadi slow kan. Jadi kan Allah, kita guna telefon saja untuk kelas-kelas kita lepas tu. Dan kalau ada rezeki kan insyaAllah kami akan usahakan untuk kita guna komputer lagi lah. Jadi kena Allah setakat ia ajak perkongsian tentang pahala dan dosa. Subhanallah, rupa-rupanya banyak yang kita boleh pelajari. Walaupun topiknya mudah tentang pahala dosa. Dan tak ketahuilah bahawa Islam tu tadi detailnya sangat detail lah. Jadi sebenarnya nak belajar segala-galanya bagi segala-gala yang ada dalam Islam sebelum kita nak memeluk Islam. Kalau nak cerita tadi memang, tapi kalau saudara kita, kawan-kawan kita dah yakin bahawa Tuhan yang ada, yakin bahawa ada Nabi-Nabi yang diturunkan, bahawa ada syurga dan neraka, dan untuk dapat syurga dan neraka hanya kembali kepada Tuhan tu, sebenarnya kita boleh suruh masuk Islam dulu dan boleh syahadahkan dan jawab segala kekeliruan yang ada. Sebab banyak yang perlu dipelajari. Dan Islam pasti ada jawapannya. Saya yang kita boleh jawab, satu misteri. Tapi yang kita boleh padah, ada perbezaan pandangan, ada dan sebagainya dalam kalangan tu. Dan Islam dah datang lengkap kepada kita daripada zaman Nabi. Jadi cuma kita dah belajar ke belum apa yang Nabi perkatakan, apa yang Allah katakan dalam Al-Quran sendiri. Jadi kerana Allah, itu saja yang dapat dikongsikan. Okay, ada lagi soalan? Ada soalan sih? Kami pun sit dalam grup tadi ya. Ada soalan sit dalam grup? Okay, kita datang dalam grup. Apa beza syirik dan bid'ah? So, okay, ada soalan. Kita raikan soalan. Ada syirik dan bid'ah. Okay, syirik menduakan Allah. Bid'ah tu sesuatu yang baru. Sesuatu yang baru dalam agama. Contohnya, zaman Nabi dulu saya dah diajarkan bendaya. Tapi tiba-tiba zaman tu kita buat bendaya. Contohnya apa? Maulidur Rasul. Maulidur Rasul adalah satu hari, 12 Rabiul Awal setiap tahun. Kita sabut hari lahir Nabi. Tapi ada khilaf juga. Ada yang pada 12, ada yang tarikh-tarikh yang lain kan. Untuk benda yang khilaf. Jadi satu yang baru. Dalam sehari dalam setahun kita sambut. Sepatutnya bukan yang kenal Nabi pada Rabiul Awal aja, tapi sepanjang tahunnya kita belajar tentang Nabi kan, sepatutnya. Tapi dikenalkan sesuatu yang baru, amalan yang baru, 12 Rabiul Awal. Selalunya kita nanggap orang Islam akan berarak kan, orang akan berarak keliling Bandar Miri kan, berselawat sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi orang akan berarak kan ramai-ramai dalam mengingati Nabi. Tak dengar suara? Hello. Suara tak dengar? Hello. Ada suaranya? Kami mungkin line kot. Kami dengar ada respon tak? Kat mikrofon kami ada respon. Okay. Jadi kerana Allah, bezanya tu dari segi maksudnya ketika syirik tadi kita menduakan Allah, kita menyamakan Allah dengan sesuatu. Sedangkan bid'ah tu tadi suatu perbuatan yang baru, dan bid'ah tu ada dua lah. Bid'ah yang kalau ulama kita kategorikan sebagai dua, bid'ah hasanah dan bid'ah dolalah. Dan dari segi macam Maulidur Rasul tadi, yang hasanah dalam kita nak dalam umat manusia itu si kenal Nabi kan, ada satu sekurang-kurang ada satu hari dalam setahun kita ambil peluang ya, dah jadi satu kebiasaan, kita membiasakan diri satu kebiasaan untuk mengingat orang kepada Nabi kita, Nabi Muhammad. Samalah tadi macam majlis baca Yasin setiap malam Jumaat. Dah hari-hari saya dah buka Al-Quran ni, sekurang-kurangnya pada malam Jumaat kita dibiasakan untuk baca Al-Quran suratul
Yasin, suratul Yasin. Jadi itu pun sebenarnya satu bid'ah yang baru, tapi kita bukan mengadakan satu bid'ah yang dolalah, yang sesat selamanya. Ada sandaran juga. Nabi suruh kita sentiasa belajar, kenal Nabi, belajar untuk kenal Nabi. Nabi ada ajar kita untuk sentiasa baca Al-Quran. Jadi dia ajar kita untuk selalu banyakkan lagi, pertingkatkan lagi amalan pada malam Jumaat, bukan malam Jumaat aja lah, pada hari Jumaat semalam dan sebagainya. Jadi untuk semua ada sandarannya, bukannya baru semata-mata, tapi ada sandarannya. Sama juga macam tahlil. Majlis tahlil kan. Majlis tahlil pun sama. Pada hakikatnya hari-hari sepatutnya kita tahlil. La ilaha illallah dalam solat kita. Dapat dengar suara kita Tuan Jafi. Tak cerita apa dek. Subhanallah. Kelakar dengan bini ya. Bini kan anak. Kelakar anak. Subhanallah. Pasal rumah. Okay, subhanallah. Pasal rumah. Okey, Allah. Okey, siapa-siapa cari rumah, boleh cari anak Tuan Jeffrey, mungkin dapat membantu kan. Cari rumah-rumah yang ada kat Miri tu, boleh carilah. Kita gunakan network yang ada. Siapa cari kereta, cari kat jalan ni. Siapa nemu atau komputer, cari kami. Kami insya-Allah boleh ngatur-ngatur komputer. Okey. Jadi subhanallah, kita ada rangkaian kita atau kita manfaatkan grup kita dan sebagainya untuk kita saling bantu membantu, bantu membantu insya-Allah. Jadi kerana Allah beza syirik dan bid'ah, tok kena belajarlah, kena belajar. Jadi syirik tok macam kami sebutkan tadi, kita belum untuk belajar, jangan kita syirikkan Allah, jangan kita menduakan Allah. Jangan menduakan Allah dengan sesuatu. Kita pakai takal, pakai cincin, apa semua. Kita percaya pada cincin tu dapat menangkis jin dan sebagainya kan. Jadi kalau hanya asbab, bolehlah hanya asbab. Tapi bahaya sebenarnya bila kita bersekongkol dengan jin. Jadi kalau Allah, insyaAllah esok hari kita akan ceritakan satu hadis, jangan meru'yah diri tak, siapa yang bebas daripada meru'yah diri, si terganggulah, siapa yang bebas insyaAllah boleh masuk syurga tanpa hisap. InsyaAllah InsyaAllah kita saling kenal mengenal, saling kenal lagi bagaimana apa tadi tadi lupa dah kami. Tajuk seterusnya 4.2. Sorry 4.2. Pahala dan dosa penentu bahagia sentiasa hidup di dunia dan akhirat. Okey, subhanallah. Jadi sepanjang hari itu kita dah nangga tentang dosa dan pahala mengikut Al-Quran dan hadis. Minggu sebelum tu kita satu persatu nangga pahala dulu. Kira kita fahami apa yang dimaksudkan dengan dosa. InsyaAllah 4 perjumpaan sahaja untuk cerita untuk pahala dan dosa. Kami harap kita saling memahami, fahami apa yang telah disampaikan, dan usahakanlah tambah sebanyak-banyak pahala bila kita dengar satu hadis dan sebagainya, walaupun hadisnya daif, maksudnya ada sandaran kepada Nabi, tapi mungkin dari segi sifat hadis sendiri bukan boleh diyakini 100% memang datang daripada Nabi. Tapi ada sumber yang mengatakan tadi bukannya palsu terus, atau hadis maudhu', atau hadis yang daif, ada kekurangan, ada kecacatan dari segi siapa yang menyampaikan, atau kadang-kadang macam tu lah. Dan kebanyakan ulama kita mengatakan kalau nak meyakini sesuatu, kita nak meningkatkan motivasi diri untuk berbuat sesuatu, kita boleh beramal dengan hadis daif. Hadis daif tadi boleh beramal dengan hadis daif. Itu yang kami faham lah. Yang kami faham kita boleh beramal dengan hadis daif. Tapi bukanlah bermaksud meyakini. Kalau ada orang lain, sebab kadang mazhab-mazhab lain yang ada hadis tu tidak dapat diterima dalam mazhab sidaknya. Jadi masing-masing lah. Tapi apapun kita yakin dan percaya bahawa bila mana kita buat satu kebaikan, ada rasa ketenangan dalam hati, ialah indikator bahawa ada pahala di situ. Dan bila mana kita buat sesuatu dan kita merasakan tidak senang hati, tak tenteram hati, maka itulah indikator dosa itu tadi. Tapi kalau kita dah sampai tahap rasa apa-apa, hati dah hitam, yang lain ceritalah. Ya, cerita yang berbeza lagi Jadi kerana Allah, itu saja perkongsian untuk hari itu. InsyaAllah malam besok kami buat sebelah malam lah. Kita memberi laluan kepada orang-orang apa-apa ada urusan pada pagi Ahad kan. Memang sebenarnya kami sebenarnya nak membiasakan kita kena ada sifat pengorbanan masa dalam kesibukan kita untuk
untuk belajar tadi. Dan sepatutnya waktu malam, lepas isyak tadi kita dah berehat masa kita dengan Allah, dah berehat dan untuk bangun malam untuk tahajud dan sebagainya. Jadi kerana Allah sebenarnya kami menggalakkanlah majlis ilmu selepas isyak. Tapi memang kebanyakan kita akan mahu untuk majlis ilmu selepas isyak sebab ia masa lapang. Tapi sebenarnya bukanlah apa nama tadi, kita buat sesuatu ikut kelapangan kita, ikut suka kita, tapi ikutlah uh, ada perjuangan jadi, ada jihad kita tadi untuk hadir. Walaupun sibuk macam ni pun kita ada perjuangan kita untuk capai. Jadi contoh macam Ustaz Wadi Anwar datang ke Miri kan. Memang kita ada banyak hal kita nak buat pada minggu ya, tapi bila mana kita tadi berusaha untuk sampai ke masjid, ya Allah akan ganjarkan. Allah akan ganjarkan. Ya usaha pahala yang lebih besar lah bila mana kita ada sifat pengorbanannya tadi. Mungkin kita tadi belajar ikut masa kelapangan kita aja, apalah pengorbanannya yang ada kan? Apa yang pahala yang nak diberikan? Jadi maksudnya jadi besar lagi pahala kalau kita buat waktu duha macam tu, sebelum zuhur. Waktu zuhur kita tambah ilmu, walaupun kesibukan memanglah ada panggilan ke nak pergi dan sebagainya kan. Tapi kita boleh cari masa untuk online. Jadi ya memang lebih besar lah lagi dari segi nilainya tadi ya. Macam kami pun sama, kami pun sama. Kadang-kadang pada pagi Sabtu tu lah kita nak ada appointment dekat hospital atau bini check up untuk beranak tadi kan. Jadi memang busy lah, memang busy. Tapi kalau kita masih dapat juga teruskan istiqamah dalam kesusahan untuk melakukan sesuatu, insya-Allah kita yakin percaya Allah akan balas segala kesusahan kita dan sebagainya, dan kita pun akan rasa katakan Allahu Akbar. Dalam kesibukan kita dalam dunia ataupun kita masih dapat sempat untuk tambah-tambah ilmu, untuk ingat Allah, untuk kenal Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi ya je lah. Tadi mana ya je ya je untuk hari tu. InsyaAllah kita bersambung esok hari. Kalau ada soalan boleh tanya dalam grup. Boleh tanya je esok hari insyaAllah. Yang love talk tadi, minta maaf kami belum kenal lagi siapa yang online daripada awal. Alhamdulillah dapat online daripada awal ke akhir. Lah, tolong PM kami personal kalau semua perkenalkan kepada grup. Jadi dapatlah kami berkenal-kenalan. Kita ada kemusykilan atau persoalan, semua tanya dalam grup. PM kami personal lah dalam Telegram atau dalam WhatsApp, insyaAllah. Jadi kalau Allah ya ajar daripada kami. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita akhirkan majlis kita dengan tasbih kafarah dan surah As. Subhanallah wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta wa astaghfiruka wa atubu ilaik. والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Jumpa esok hari insya-Allah. Assalamualaikum. Waalaikumsalam Ustaz. Terima kasih. Waalaikumsalam Kak Norain. Okey, insya-Allah. Okay. Esok ada kelas di Amali juga. Ya, kami malam aja tadi. Ada Amali petang esok insya-Allah. Assalamualaikum. Banyak. Sama-sama. Kami end